Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam tafsir Al-Quran. Kita masih lagi dalam suratul A'raf. Surah Al-A'raf bermula ayat 44. Mula ayat 44. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Ayat yang kita baca pada pagi ini, ayat yang mencerita tentang perbualan, dialog di antara ahli syurga dengan ahli neraka. Sekumpulan lagi nama dia Ashabul A'raf. Siapa dia Ashabul A'raf? Orang duduk tengah-tengah. Dalam istilah orang lain ni, dia panggil kumpulan duduk atas pagar. Tengah-tengah syurga ni, neraka ni. Dia tak masuk mana-mana. Itu dia panggil Ashabu Al-A'raf. Allahu Akbar. Tengok ayat yang pertama kita baca. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Dan apabila ahli-ahli surga itu berada di tempat masing-masing,
berserulah mereka kepada ahli neraka dengan berkata, mana orang dalam syurga ni kira confirm dah dia masuk syurga, puas hati dalam dianya, kira berani dah kan. Dia pun panggil ahli neraka, na'udzubillah, dengan berkata, sesungguhnya kami telah dapati apa yang telah dijanjikan kepada kami oleh Tuhan kami. Dia kata kami, apa yang Allah Ta'ala janji dapat dah. Ni syurga duduk sini ni kan. Kamu semua hak Tuhan janji itu betul belaka. Syurganya dengan nikmatnya, dengan Masya Allah tabarakallah. Maka adakah kamu juga telah dapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan kamu itu semuanya betul? Kamu mana yang ahli neraka? Kan dia kena tu. Orang ni walaupun jiran sebelah rumah, walaupun satu pejabat, walaupun satu daerah, satu negeri, dia kenal lah mu aku. Hak ni beriman, dia ni tak beriman. Hak ni pergi ke masjid, hak ni pergi ke ketik. Nah, pergi ke gereja. Dia pun panggil, aku dapat dah apa yang Allah janjikan. Kamu? Qalu na'am. Mereka menjawab, benar. Kami pun boleh juga dah. Boleh berapa? Boleh neraka, wal'iyazubillah. Dalam tafsir Ibnu Katsir membawa satu riwayat peristiwa yang berlaku kepada puak-puak kafir yang mati dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ni tahun berapa? Anak-anak kita ni kena cepat, fakta kena ingat tak? Barulah penceramah semangat, tanya boleh jawab. Peperangan Badar berlaku pada tahun yang kedua, bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ingat, Ramadan tahun kedua. Setiap pelajar kena ada nota. Tarikh dia Jumaat 17 Ramadan. Hari Jumaat 17 Ramadan. Bila selesai peperangan, 70 ketua besar Sanadid, kepala pengat orang panggil, kepala Samsing Quraisy mati. Kebetulan ada telaga buruk di Badar. Nabi kata campur semua mayat masuk dalam telaga. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi. Dia pergi tanya khabar. Nabi kita panggil, ya Aba Jahl bin Hisham, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah. Nabi kita nama kepala besar, panggil nama belaka. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apa yang dijanji oleh Tuhan, jumpa dah. Mu tak percaya, aku bagi tahu dulu. Nabi kata, fa inni wajadtu ma wa'ada rabbi, aku dapat Tuhan janji nak beri kemenangan, aku menang sekarang. Nabi duk cakap dengan bangkai busuk dalam telaga Khalid Badar. Wa qala Umar, Sayyidina Umar ada sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, ya Rasulullah, tukhatibu qauman qad jayyafu, cakap apa dengan bangkai busuk ni? Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi ma antum bi asma' lima aqulu minhum. Nabi kata, demi jiwaku di tangan Allah, bukanlah kamu lebih dengar daripada mereka. Makna orang dalam Khalid, dalam telaga buruk tu, dia kena, dia dengar aku cakap sana. Walakin la yastati'un an yujibu, tapi mereka tak mampu nak jawab. Hadis ni dikeluar oleh Imam Muslim. Maka munasabah cerita ni dengan cerita kita. Mana atas dunia ni Nabi kita tanya dah buat kafir, mu boleh apa? Di akhirat esok, orang-orang ahli syurga, orang beriman akan tanya pula. Dia panggil soalan takrir. Soalan ni nak menjatuhkan lagi perasaan puak tu. Nak menjatuhkan, nak menghina orang-orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita atas dunia ni lah. Kita bagi tahu amaran, bagi tangan gigi, jangan buat benda ni, dia buat juga. Tak lama masuk dalam penjara puak tu. Orang yang selamat ni pergi ziarah dia. Member, geng, kau dapat dah apa yang dijanjikan? KJM janji dia. Siapa dia derhaka, akan dipenjara, akan denda, akan disebab macam-macam.
Aku dapat dah janji. Apa janji? Kita tak ada masalah apa, tak masuk penjara, boleh hadiah, boleh projek, contohlah. Maka ini dia panggil orang dalam neraka. Bila ditanya lagu ni, lagi dahsyat dia punya perasaan kehinaan dia tu lagi bertambah. Fa'azzana mu'azzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Tengah duk cakap macam ni, kemudian berserulah penyeru para malaikat antara kedua-dua puak itu. Malaikat pun bagi kata putus, menyatakan bahawa laknat Allah Ta'ala tertimpa ke atas orang-orang yang zalim. Malaikat kata orang zalim lagi kena laknat. Tak usah duk cakap banyak lah. Masya Allah, tabarakallah. Ya Rabb, kita minta berlindung dengan Allah SWT. Siapa dia kau orang zalim tu? Tanda orang zalim ni dalam tafsir ni kata ay yasuddunan nas, orang yang menyekat, menghalang manusia daripada mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengannya dan apa yang dibawa oleh para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu yang dikatakan orang zalim. Orang zalim ni siapa? Mengikut neraca Al-Quran, iaitulah orang yang zalim, iaitulah orang yang melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini sifat dia ada ni. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Orang zalim itu iaitulah mereka yang menghalang dirinya sendiri dan menghalang orang lain dari menurut jalan Allah dan mencari helah menjadikan jalan itu bengkok, terpesong, sedang mereka pula tidak percaya akan hari akhirat. Ni orang ni. Kalau nak kenal orang baik, orang hak tak betul ni, siapa dia? Iaitulah orang yang menyekat manusia daripada jalan Allah Azza wa Jalla. Orang nak sekat jalan Allah, maka orang ni cari penyakit lah dia di akhirat nanti. Atas dunia ni beres ya, tak apa. Lara, leka dia macam-macam buat. Sebagaimana yang kita dah dengar, bagaimana orang Yahudi mempunyai alat-alat yang canggih, perancangan strategi yang mantap. Hijrah dia apa? Nak sekat yasuddunan nas an sabilillah, nak sekat orang daripada jalan Allah. Lah ni orang nak sekat orang mudah ya. Orang baik-baik pun tersekat sama. Dia sekat dengan apa? Sekat dengan alat gadget dia begini lah. Allahu Akbar. Sekali duk titik air dia duk baca kuasa. Tak? Quran tak boleh baca. Di tempat yang sama, dalam handphone yang sama, di tempat yang sama. Belek mari jumpa Quran, jangan jumpa. Tapi kita disekat oleh mazhab wasapi ni, banyak benda rosak. Duk sebar pula benda-benda yang kita tak tahu betul ke tak betul. Semua tu dia panggil kecelaruan yang cukup dahsyat dalam dunia yang kita duduk sekarang ni. Allahul musta'an. Sekarang ni kita masuk kepada Ashabul A'raf. Tulis. Tajuk dianya Al-A'raf wa Ashabuha. Orang duduk tengah-tengah di antara syurga dengan neraka. Bagaimana keadaan mereka? Tengok ayat kita. Wa bainahuma hijab. Wa bainahuma hijab. Dan di antara keduanya syurga dengan neraka itu ada tembok, dinding pemisah. Nama dia Al-A'raf. Para pelajar kita tahulah bila sebut Al-A'raf makna apa? Tembok atau dinding pemisah. Duduk tengah-tengah. Yang menjadi pendinding. Pendinding ni. Tengok nota bawah. Nota 209 dalam pimpinan. Al-A'raf ialah tembok yang tinggi yang memisahkan di antara syurga dengan neraka, seperti yang diterangkan dalam ayat 13 surah Al-Hadid. Ada juga di sana tu sebut tentang A'raf. Menurut sebahagian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Orang-orang yang bertempat di atas tembok atau tempat yang tinggi itu ialah segolongan dari orang-orang yang beriman. Orang beriman juga. Yang amal baik dan amal jahat mereka sama banyak. Boleh malaikatnya kira ni. Orang ni amalan kebajikan dia 50%. Amalan jahat dia 50%. Dia panggil tidak ada majority. Kamu duduk tengah ni senang. Dia duduk tengah-tengah. Macam mana nak buat? Mereka diasingkan di situ. Maknanya Allah Ta'ala suruh letak mundur sini. Tengok dulu kiri kanan. Nak suruh perasaan mereka ni lebih rasa. Tengok ke ahli syurga. Ya Rabbi nak pergi syurga. Tengok ke neraka. Na'udzubillah minan nar. Dan akhirnya dengan belah kasihan Allah Azza wa Jalla, mereka dimasukkan ke dalam syurga. Golongan inilah yang akhir sekali masuk dalam syurga. Orang yang tak kena azab. Yang terakhir masuk dalam syurga puak-puak ashabul araf. Ada lagi hak masuk dalam syurga, iaitulah orang yang diazab dalam neraka dengan sebab dosa-dosa dia. Habis dosa, setelah selesai diazab, mereka pun dibawa masuk keluar daripada neraka ke syurga. Kita dah sebut dulu, kalau teringat dalam kisah ghaib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ana baca kitab di sini, tengok dalam rakaman kita, tajuk dia orang terakhir ke syurga, kan? Dia mengakak keluar daripada neraka, akhir-akhir masuk dalam syurga juga dia dengan izin Allah Azza wa Jalla. Balik pada terjemahan ayat. Allahu Akbar. Dan di atas tembok Al-A'raf itu ada sejumlah orang laki-laki. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum, yang mengenal tiap-tiap seorang dari ahli-ahli syurga dan neraka itu. Ya kenal dengan tanda masing-masing. Dia ni Pak Ngoh, dia ni Pak Ada, jumpa belaka. Wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum. Dan mereka pun menyeru ahli syurga dengan beri salam. Katanya, salamun alaikum. Salam sejahtera lah ke atas kamu. Sukalah puak demo ni duduk dalam syurga dah. Allahu Akbar. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Sedang mereka sendiri belum lagi masuk syurga, padahal mereka ingin sangat nak masuk syurga. Jadi puak-puak ashabul arah ni dia duduk mana? Duduk di atas tembok pemisah di antara syurga dengan neraka. Nak pergi tak boleh. Duduk sini dulu, kan? Jadi dia pun kena. Suka dia, puak dia mau dalam syurga tu. Doalah biar kita boleh masuk juga. Contohnya gitulah kalau kita. Orang yang sama kebajikan dia dengan kejahatan dia. Allahu Akbar. Mereka sangat-sangat nak masuk, tapi tak ada lagi. Duduk tengah-tengah. Allah nak suruh dia rasa tengok. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Dan apabila dialihkan pandangan mereka ke arah ahli neraka. Saat ini dia tengok ahli syurga. Ahli syurga tu. Sukanya puak-puak awak, kan? Paling kau ni pula tengok ahli neraka. Bila dia tengok, dia kata apa? Mereka berdoa dengan berkata, Qalu Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami bersama-sama orang yang zalim. Dia doa, ya Allah jangan. Tak mau kita masuk neraka, tak mau. Tak maulah dia. Siapa dia tak mau tengok azab yang begitu dahsyat, kan? Tengok alat dahsyat. Allahu Akbar. Semua orang tak nak pergi ke neraka belaka. Tapi atas dunia ni perbuatan-perbuatan macam nak pergi ke neraka, na'udzubillah. Dengan derhaka kepada Allah Ta'ala-nya, dengan duk balah macam-macam. Allahul musta'an.
Ada satu hikayat ini dalam kitab Al-Aisar, dia kata apa? Seorang ulama besar nama dia Tawus. Tawus ni dia pergi melawat Hisham bin Amrul Malik, khalifah. Biasanya ulama-ulama besar ni kalau dia pergi jumpa tok guru, dia akan bagi nasihat ataupun ulama besar pergi jumpa khalifah, pemimpin akan minta nasihat daripada tuan-tuan guru ni. Dia kata, ittaqillah, Hisham, ittaqillah wahzar yaumal azan. Naklah kamu sentiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala, takutlah kamu pada hari azan. Dia kata, wama yaumul azan, apa dia hari azan itu? Dia baca ayat Quran ni. Ayat kita baca saat ni. Ayat mana? Fa'azzana muazzinun tu. Tu ayat 44 tadi. Fa'azzana muazzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Mana penyeru akan bagi tahu Allah Taala laknat orang-orang yang zalim. Bila dia baca ayat ni, sa'iqa Hisham, rebah kawan tu, pengsan. Faqala Tawus, hadza zullus sifat. Ini Allah Taala gambarkan sifat macam mana orang ni di akhirat esok. Bayangkan kalau kita tengok sendiri di depan mata pada hari tersebut. Nas'alullah as-salamata wa Allahu Akbar. Kita kata cukuplah dahsyat. Nah, kalau kita dengar apa rasa takut. Ni kalau tengok sendiri esok apalah nak jadi, na'uzubillah. Kita hari ni tak tahulah. Dengar apa tak takut. Tengok sendiri esok baru nak takut. Apa lagi? Tak ada faedah dalam masa tu, kan? Baik. Tengok kita. Qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Wahai Tuhan kami, jangan engkau jadikan kami bersama-sama orang-orang yang zalim. Bersama dengan orang zalim. Itu doa daripada Ashabul Araf. Baik. Sekarang ni kita berpindah kepada dialog Ashabul Araf dengan orang yang dia kenal. Macam mana pula dialog Ashabul Araf dengan orang-orang yang dia kenal? Allahul musta'an. Wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Dan orang-orang yang berada di atas tembok Al-Araf itu menyeru beberapa orang ketua kaum kafir yang mereka kenal dengan tanda-tandanya. Dengar ni apa? Perhati kitab masing-masing. Tengok kita tadabbur ayat ni, kita perhati, kita baca molek-molek. Dia kenal. Oh, dia kenal lah kawan-kawan dia, dah, geng-geng dia. Orang panggil ahli kelab dia. Sama-sama duduk sekali dulu. Duk buah sekali, duk berapa? Masya Allah, tabarakallah. Dengan berkata, nampaknya telah tidak dapat menolong dan dia memberi faedah kepada kamu oleh kumpulan kamu yang ramai atau kekayaan kamu yang besar dan segala apa yang kamu sombongkan dahulu. Tak lewat apa dah. Ashabul Araf ni duduk tengah-tengah. Tapi dia cakap dengan orang-orang dia kenal duduk di neraka. Dia kata tak boleh nak buat apa dah kita tak dapat nak tolong-tolong, nak bantu-bantu, tak dapat dah. Masing-masing bawa dirilah. Nak kata apa, kan? Masing-masing bawa diri. Allahul musta'an. Sebab muat atas dunia dulu sombong, tak dengar kata, agah, kafir, kan? Ahaula'i alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khawfun 'alaikum wa la antum tahzanun. Mereka bertanya pula kepada ketua-ketua kaum kafir itu dengan berkata, itukah orang-orang yang kamu ejek-ejek dulu
Dan kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan beroleh rahmat daripada Allah. Bos, mau duduk ngejek dia macam sahabat-sahabat Nabi yang miskin, Bilal, Ammar, Suhaib, Khabbab, orang-orang miskin zaman tu. Mereka ni hagah. Dia mari nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata nak jumpa boleh, tapi orang-orang miskin dekatmu tu keluarkan. Dia punya sombong. Dia panggil kan. Itu tak boleh. Jangan duduk hamba orang gitu. Ni kau orang kamu sombong dulu. Allahu Akbar. Dan kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan beroleh rahmat dari Allah. Sekarang dikatakan kepada mereka, udkhulul jannah. Lepas pada dia cakap-cakap tu, malaikat pun mari bagi tahu kepada dia, udkhulul jannah. Masuklah kamu ke dalam syurga. Tidak ada kebimbangan dari berlakunya sesuatu yang tidak baik terhadap kamu, dan kamu pula tidak akan berduka cita. Bidalah episod mana? Episod buah-buah Ashabul Arah ni, lepas pada dia tengok, maka Allah Subhanahu Wa Taala panggil dia supaya masuk dalam syurga. Alhamdulillah, dia sudah masuk. Bila sudah masuk, buah-buah kafir pun cakap pula. Dia boleh cakap rupanya ni. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. Dan Allah menerangkan pula kehinaan ahli neraka dengan firman-Nya. Ahli neraka menyeru ahli syurga dengan berkata, أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. Limpahkanlah kepada kami sedikit dari air. Panah ni. Boleh tak kalau tolong bagi air sikit? La haula wala quwata illa billah. Minta air dah dia. Atau dari rezeki makanan yang telah dikurniakan Allah pada kamu. Hololah sikit. Kita kena kan ni. Member-member belaka kan ni. Ahli-ahli kelab belaka. Qalu. Bermaka mereka ahli syurga apa jawab ke ahli neraka, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allahu Akbar. Minta maaf lah kawan, member. Sesungguhnya Allah telah haramkan kedua-duanya ke atas orang kafir. Air pun tak boleh, makanan pun tak boleh. Ini untuk kami ahli syurga saja. Kami ahli neraka jangan duk minta. La haula wala quwata illa billah. Tak tahu nak apa dah lah, kan? Nak kata apa lagi? Benda sudah habis tempoh dah. Dalam tafsir kata, dalam tafsir ni kata, ayat orang minta nak minum air ni tanda sikit supaya kita semangat. Dia kata dalil kepada sedekah air itu di antara sedekah yang terafdal. Sedekah air itu sedekah yang afdal. Dalam riwayat Abu Daud, seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Ubadah. Tanda Sa'ad bin Ubadah, ketika mak dia meninggal, mak dia mati, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu saya mati. Afa atasaddaqu anha? Bolehkah saya nak sedekah? Dengar ni. Kita ada ibu, ada ayah yang sudah meninggal ni, tak kira lah suami ke, isteri ke, anak-anak yang sudah meninggal, sama ni. Dia tanya, bolehkah saya nak sedekah ke mak saya? Pahala, siapa ke tidak? Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, sampai pahala. Qala fa ayyus sadaqati afdal? Sedekah mana paling afdal? Nak sedekah apa? Qala saqyul ma. Qala al ma. Sedekah air. Sedekah air ni sebab apa? Ulama-ulama hadis kata
Dia kata sedekah air ni jadi besar pahalanya sebab apa? Sebab waktu tu di Madinah tak banyak air. Madinah tidak banyak air dan telaga pun tidak banyak. Maka Sa'ad pun sedekah air wakaf sehingga dikenal dengan nama Siqayah Sa'ad. Siqayatu Sa'ad di Madinah. Jadi kalau kita hari ni kalau kita tengok contohnya di tempat mana-mana ni orang tak cukup air. Eloklah kita buat pergi. Sekarang ni alhamdulillah pelajar-pelajar kita nak air. Sudah ramai orang yang hantar mari mesin penapis air dah. Sejuk ada, panas pun ada. Alhamdulillah boleh minum. Main baiklah, jaga baik-baiklah alat tu. Jadi kalau kita tahu di kawasan ni tak cukup air, kita pergi gali telaga, pergi boring air situ. Oh, itu pahala besar. Pahala besar. Dia sedekah ni kita beri ke tempat yang orang sangat perlu. Pahala dia lebih tinggi daripada pergi tempat orang tak perlu. Pergi buat air tempat orang banyak dah apa? Orang tengok, buat kali buat apa? Pergi tempat tak ada air, oh masya-Allah tabarakallah. Sekali kita keluar boring air ni, keluar air bergembira satu kampung mari. Mereka boleh minum, boleh buat makan, boleh ambil wuduk, boleh mandi, semua benda boleh. Masya-Allah tabarakallah. Ini kalau kita rasa hari ni tak ada dah. Nah, orang ada belakang dah air banyak, tapi kita tempat mazhab kita ni bahasa jenis air penapis pula ni, air sejuk ni. Alat-alat ni beli alat letak di tepi masjid. Tak di tepi pondok ni orang boleh ambil. Alhamdulillah itu semua tu pahala-pahala yang baik insya-Allah taala. Dan kalau tempat kapur kita ni macam cukup dah kau. Sahabat-sahabat kita ramai yang buat telaga-telaga di tempat dipanggil qaryah naiyah, di kampung-kampung di pendalaman negeri-negeri lain. Satu telaga ada harga RM1,500, ada yang lebih kan, ada kurang, negeri yang itu murah. Kita bayar dia orang pergi buat sana, pahala mari kita juga. Alhamdulillah. Baik, itu selingan sikit tentang cerita dia nak minum air. Tak ada nak apa adalah innallaha harramahum 'alal kafirin. Allah Taala tidak benar makan dengan minum ni kita beri pada orang kafir, tak ada apa dah. Siapa dia orang kafir ni? Tengok sifat dia. Tengok sifat orang kafir, na'udzubillah. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya. Yaitu orang-orang yang menjadikan perkara-perkara agama mereka sebagai hiburan, yang melalaikan dan permainan-permainan. Allahu Akbar. Jadi buat-buat kafir ni hiburan dia. Ibadat dia tu berhibur. Ibadat dia duk main dengan berhibur. Ya kata orang dah. Kita hari ni pun bimbang juga ni. Ni nak ibadat kali ni berhibur juga ni. Jangan nak main. Nak selawat kena bergendang. Mukul tengah-tengah malam, jangan duduk terpengaruh kita dengan cara ibadat orang bukan Islam. Jangan dia ikut. Jadi buat-buat tu menjadi kepada agama sebagai hiburan yang melalaikan dan permainan. Main ya agama. Allahu Akbar. Dan orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, segala kemewahannya dan kelazatannya. Oh, mewah sangat-sangat. Lazat sangat-sangat dia ni puak ni kan. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Oleh itu, atas dunia mulara leka tak dengar kata, pada hari ini yakni hari kiamat kami lupakan, yakni tidak hiraukan mereka sebagaimana mereka telah lupa, tidak hiraukan persiapan-persiapan untuk menemui hari mereka ini, dan juga kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat keterangan kami. Nak kata apa? Muatas dunia dia lupa kepada Allah SWT. Pada hari ini Allah SWT kata, aku lupa kamu, lupa nak bagi rahmat kepada kamu. Bukan Tuhan tu lupa, nak ayatnya ayat balas. Mu tak ingat kita tak ingat dia. Itu maksud dia. Tengok daripada Ali bin Abi Talha, daripada Ibn Abbas, Allah Ta'ala biarkan mereka, dah dia terlupa Tuhan atas dunia, biar gitu. Masya Allah, tabarakallah. Dalam hadis yang sahih
Allah SWT bercakap dengan hamba dia pada hari kiamat, alam uzawijka, mu ni duk sore dulu aku beri isteri, aku telah beri kemuliaan pada kamu, aku telah beri kesenangan pada kamu dengan kenderaannya. Tak? Betul ke tidak? Tuhan tanya oleh kafir, semua nikmat dunia mu dapat? Qalu bala, ya. Tuhan tanya dia, mu tak mikir kepada tu pada masa tu mu nak jumpa dengan aku di akhirat? Dia kata, tak, sebab kami tak beriman, tak percaya pun. Ingat mati kok jadi tanah gitu lah, relax lah. Fayaqulullah ta'ala, Allah SWT pun jawab pada puak-puak ni, falyawm ansaka kama nasitani. Allahu akbar. Tuhan kata, hari ni aku lupakan kamu, tak bagi rahmat, tak bagi kebaikan, sebagaimana lupa nak jumpa aku atas dunia dulu. Wal-iyazubillah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi kita kena ingatlah, supaya kita tidak masuk dalam golongan yang lupa, supaya kita tidak masuk dalam golongan yang lalai, golongan yang lara. Macam mana kita nak buat? Sentiasa ingat kepada Allah SWT. Kita beriman kepada Allah, kita ingat apa yang telah disyariatkan kepada kita dan diperwajibkan kepada kita, supaya kita taat kepada Allah sentiasa. Mudah-mudahan kita selamat, insya-Allah. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Dan sungguhnya kami telah datangkan kepada mereka hak sebenarnya. Tuhan kata, kenapa kamu lupa? Aku dah bawa kepada kamu kitab aku. Sudah bawa kepada kamu kitab aku. Iaitulah sebuah kitab Al-Quran yang telah kami menjelaskannya satu persatu berdasarkan pengetahuan kami yang meliputi segala-galanya, untuk menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mahu beriman. Tuhan kata, mu ni aku hantar Quran mari mu tak baca. Kita orang Islam pula baca juga tapi tak faham, rugi juga. Tengok nota di bawah. Al-Quran menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang mahu beriman, kerana orang-orang yang berimanlah, atau orang-orang yang bersedia untuk beriman, itulah sahaja yang akan mendapat petunjuk dan rahmat Al-Quran. Sedang orang-orang yang engkar dan berdegil dengan kekufurannya, maka mereka akan tetaplah dalam kesesatan mereka, dan mereka yang mereka pilih dan mereka pandang elok di dunia dulu. Nak kata apa lagi? Tuhan apa? Lepas berlaku dah Ashabul Araf semua sekali, Tuhan kata, sebenarnya mu jangan menyalah siapa-siapa, aku sudah hantar kepada kamu Quran, tapi mu tak dengar kata. Nak kata apa? Baik, ayat yang terakhir kita. Hal yanzuruna illa ta'wilah yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qabl qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fana'mala ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Tidaklah ada perkara yang mereka tunggu-tunggukan, melainkan akibat atau kesudahan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dalam Quran. Tuhan janji belaka dah dalam Quran. Hak baik-baik, hak buruk boleh pada. Pada hari datangnya apa yang telah dijanjikan dalam Al-Quran itu, iaitulah pada hari kiamat kelak. Berkatalah orang-orang yang telah melupakannya, yang tidak menghiraukan Al-Quran dalam dunia dulu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami dengan membawa kebenaran, maka adakah kiranya untuk kami pemberi syafaat pertolongan, supaya mereka memberi syafaat bagi kami, atau bolehkah kami dikembalikan ke dunia supaya kami dapat beramal lain dari apa yang telah kami kerjakan. Tengok azab depan mata baru nak percaya.
Kita orang beriman ni tak tengok azab. Allah Ta'ala sebut, kita yakin. Dia baru nak minta buat apa dah. Sesungguhnya mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah dari mereka perkara-perkara yang mereka ada-adakan dahulu. Tuk berhala ke, tuk ideologi ke, tuk apa yang atas dunia dulu tak ada faedah. Maka ayat ini kata di para ulama, la yanfa'u nafsun imanu. Orang yang beriman di saat tengok azab tak berfaedah. Habislah kita. InsyaAllah kita sambung lagi peristiwa cerita Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita perjalanan hidup atas dunia ini. InsyaAllah ketika kita akan mati, buatlah persiapan atas dunia baik-baik supaya kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.